Kalau muka surat 76 kolom yang paling bawah sekali ya, perenggan yang bawah sekali tu, selain itu, betul di situ ya, terangkan juga kesan-kesan, betul kah? Okey, baik. Terangkan kepada mereka cara penggunaan tuala wanita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'a. Baik, kita akan sambung pengajian fiqh wanita kita. Kalau tak silap saya muka surat 76. Muka surat 76, Ustaz kata dia baru habis nombor 6 kot. Iaitu sebelum kedatangan haid. Jadi fiqh wanita berkenaan tentang haid ini, dia bukan sahaja cerita pasal haid, bukan balik sahaja, tetapi persediaan sebelum dan juga semasa. Begitu juga kalau boleh buat selepas. Jadi ada 3 perkara yang akan kita bincangkan ini. Persediaan haid dia, sebelum kedatangan haid dia bagaimana, sewaktu dan juga selepas. Jadi yang ni yang perlu diberikan perhatian, kerana di situ ada kebersihan, di situ ada kontak ataupun hubungan kita dengan alam, begitu juga dengan kesihatan dan sebagainya. Baik. Kalau muka surat 76 kolom yang paling bawah sekali ya, perenggan yang bawah sekali tu, selain itu, betul di situ ya, terangkan juga kesan-kesan, betul kah? Okey, baik. Terangkan kepada mereka cara penggunaan tuala wanita, betul? Okey, jadi ini penggunaan tuala wanita, dan hari ini ada banyak pelbagai jenis ya, tuala wanita untuk anak-anak kita ni, tuan-puan. Kalau boleh biar kita discuss bersama-sama dengan perempuan kan, ini urusan wanita. Yang itu satu soal kesihatan, berapa waktu yang dia nak tukar kan, berapa jam, kadang-kadang tak tukar-tukar sampai sehari tu, daripada pagi sampai ke petang. Boleh aja selesa, ada orang tak selesa. Kan ada orang dia selesa je, dia tukar bila tembus. Ada setengah orang dia dah tembus baru tukar. Jadi kalau ikutkan sebab darah ini dia tempat berkumpulnya bakteria. Jadi kalau boleh lepas waktu nak solat, bukan solat, waktu solat tu lah, dia tak pernah solat kan, maksudnya masuk waktu solat tu, itu dah cantik dah. Jadi waktu zuhur, tak apalah, dia tidak solat, tapi dia boleh tukar. Nanti masuk waktu asar pun sama tukar. Kemudian maghribnya ataupun isyak. Jadi maghrib dan isyak tu boleh combinekan jadi satu. Jadi wanita perlu jaga daripada sudut itu. Begitu juga seandainya waktu-waktu lain, kalau dia tidak period, kan dia discharge aja, ada lembapan yang berlaku, maka dia akan menggunakan minta maaf sebut seluar dalam yang sama. Jadi seluar dalam yang sama ni bila basah dia akan meningkatkan pertumbuhan fungus. Jadi bila fungus, takut ada jangkitan kuman pula di bahagian rahim. Jadi yang ini yang perlu kita ajar dan dedahkan pada anak-anak kita. Macam hari ini sangat risau, banyak sangat berlaku kecacatan kepada bayi-bayi yang kadang-kadang tak tahu pun apa masalah dia, daripada simple kepada yang penyakit-penyakit pelik, penyakit yang kita tak pernah terfikir zaman-zaman sebelum-sebelum ini pun. Okey, jadi kerana itulah mungkin kebersihan antara salah satu faktornya yang perlu dititik beratkan. Baik, begitu juga cara pelupusan. Jadi cara pelupusan ini bukan dibuang sesaja ya, perempuan, kita kena ajar anak-anak kita dan juga didik mereka. Kalau kita ramai dalam sini dah menopause ya. Dia ajarlah cucu, ajarlah anak-anak macam mana hendak membersihkannya. Bersih kalau pada saya secara peribadi ya. Secara peribadi kalau kita tengok beberapa kajian juga, jangan bagi
bahan kimia itu dispose benda tersebut. Maksudnya boleh nak masukkan dekat disposal bin, tetapi pastikan sudah bersih dahulu. Jadi jangan ada yang bahan kimia tu elok basuh dulu. Jangan ada kontak terus dengan darah. So, bila ada kontak dengan darah, maka kat situ nanti dia buang kat mana? Pencemaran juga di atas muka bumi. Sebab darah ini sama macam kita menyembelih. Kalau sembelih kambing, lembu kan elok darah dia itu masuk ke dalam tanah. Jadi bila kita basuh dan bersihkan dalam bilik air, maka air aliran itu akan masuk juga ke dalam tanah melalui saliran, melalui longkang, peparitan dan sebagainya kan. Dan kemudian baru kita masukkan di dalam tong kalau ada disposal bin. Memang dia ada bahan kimia dia sendiri. Dia terus dispose dan buang darah-darah yang dalam tu. Memang ada. Tetapi pada saya kerana tanggungjawab kita dengan alam, jadi eloklah kita bersihkan dan sembunyikan kita punya apa orang kata sisa daripada tubuh badan kita. Baik, seterusnya adalah terangkan juga kesan-kesan yang biasa dialami ketika tempoh haid, seperti kekejangan di bahagian bawah abdomen, mengalami sakit kepala, pening-pening, kekerapan buang air besar dan juga loya-loya muntah. Sebahagian wanita juga mengalami senggugut ketika haid. Okey. Apa yang saya perhatikan pada pelajar-pelajar saya termasuk diri saya ya, perempuan, senggugut ini dia datang apabila seseorang itu mempunyai lifestyle yang dia tak biasa makan pagi. Yang tu saya perasan pagi tu dia biasa dengan kehidupan brunch. Jadi dia makan tu dia jadi jamakkan terus dengan lunch ya. Jadi dia jadi breakfast and lunch lah. So yang ini dia mempunyai, ataupun dia makan, ada yang masa dia makan, ada yang masa tak makan. Tapi dia jenis tak suka makan pagi. Jenis tak suka makan pagi memang akan dapatlah senggugut atau sengungut ni. Kita ingat Ustaz Syed Nur Hisham, sengungut. Sesungut. Suka sangat sebut sesungut. Okey. Jadi maksudnya kita kena biasakan pemakanan. Bila period ini dia berkait rapat dengan kesihatan tubuh badan dan juga dengan pemakanan. Jadi anak-anak kita yang tak cukup vitamin ke apa dan sebagainya, maka dia akan ada masalah. Termasuk yang sama juga bila dia puasa. Bila dia puasa time period, makanlah, jangan tak makan. Cuma makan tu kena sorok-sorok, menghormati orang lain, jangan makan di public. Sebab dia haram berpuasa. Dia ni pun sama juga nak puasa juga. Apa? Sebab malas nak makan. Dia jenis spesies malas, jadi malas nak makan pun malas. So bila macam tu, akhirnya bila dia tak makan, dia makan sikit, makan. Apa jadi? Perempuan dia punya period akan jadi panjang. Jadi bila time makan baru dia rasa keluar. Kan? Jadi mungkin kita tak perasan, tapi kita cuba buat observation ataupun pemerhatian sendiri. Sebab saya kalau masa jadi prinsipal, jadi pensyarah dulu, ramai anak-anak kita yang ada masalah senggugut lah itu ini, dia akan jumpa dengan saya. Jadi bila jumpa tu saya akan dapatkan sedikit data. Jadi daripada situ saya tahu, okey, sebab awak tak biasa makan pagi. Bukan tak pernah sarapan. Dia pernah sarapan pagi tapi tak biasa. Dia pagi-pagi sekolah rendah okey, tapi masuk sekolah menengah malas lah. Masuk universiti lagi suka hati aku lah. Kadang nak menjimatkan dan sebagainya. Baik. Hari ini kita ada proposal, tak silap saya ada cadangan kan, nak buat cuti period untuk wanita. Cuti period untuk wanita. Jadi wanita yang maksudnya macam dah teruk sangat dah tu. Maksudnya pada saya tak nampak itu sebagai isu. Saya nampak isu lain. Isu dia adalah lifestyle kita tu dah teruk dah. Jadi pagi pun kita mungkin jenis yang bangun lambat kan, jenis tak ada buat persiapan pagi, sedangkan sahur itu adalah awal pagi ya. Jadi kita dah cacah marba sedikit lifestyle. Okey. Next, tenangkan mereka dengan simptom-simptom tersebut, jaga dan kawal pemakanan mereka dan galakkan mereka bersenam. Kerana dengan demikian ia mampu mengurangkan ketidakselesaan serta kesakitan ketika datang haid. Sekiranya rasa sakit berlarutan, bawalah mereka berjumpa pakar untuk khidmat nasihat. Baik, yang ke-8, ajarkan juga mereka cara membuat perancangan nota kehadiran haid. Yang ini jadual. Jadi jadual dia kita dia ikut jadual kalender Islam. Lepas tu
Tengok tempoh hari pertama datang bila, kemudian hari yang paling minima bila, kemudian paling maksima bila, biasanya bila. So kalau keluar pada tempoh ini, walaupun sekejap bersih sekejap ada, tapi selama mana masih dalam tempoh 15 hari period, maka dia masih lagi period, masih lagi dalam tempoh period. Ajar tuan-tuan puan-puan, sebab saya jumpa anak ni dia dah masuk college, jadi dia datang jumpa saya untuk kira head. Dia bawa kalender. Jadi bila dia bawa kalender, dia kata, madam, saya datang period ni macam setiap bulan dia tak tentu, tak tetap. Jadi bila tak tetap, saya nak tahu, dia tak tahu lah dia period ke ataupun tak. So saya cakap, okay, so biasa berapa kali, berapa hari awak datang? Dia kata ada juga 15, ada juga lebih. Okay, so kalau 15 tu, saya kata macam mana? So kiraan dia macam mana? Rupa-rupanya perempuan yang dikasihi, dia kira 15 hari tu bukan berturut-turut. Dia kira 1 bulan tu, asal keluar darah aja itu dianggap haid, selama mana tidak 15 hari lebih. Dan jadi kita kira tempoh, kita sebut tempoh itu berturut-turut. Jadi dia kalau dalam sebulan tu ada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Kalau kita 15 hari tu contohlah, minggu 2 minggu yang pertama, contoh 2 minggu 14 hari kan. Kalau period sepanjang tu 14 hari, 15 hari lah. So lepas tu yang berikutnya tidaklah dikira period, sebab antara satu period dengan period yang lain, dia punya jarak mestilah minimum 15 hari juga. 15 hari. Jadi bila macam tu rupa-rupanya dia kira sana period minggu ketiga, minggu keempat, jadi dia campurkan semua gabung, sebulan itu 15 hari. Saya kata tak boleh kira macam tu. So jadi maksudnya pengiraan pun perlu dibimbing pada anak-anak kita ini, so supaya mereka tidak menemui apa orang kata masalah demi masalah sahajalah, kan. Jadi tak dapat selesai masalah, itu kawan baik sendiri. Okey, jadi itu sebelum kedatangan haid. Okey, peringkat yang kedua ketika sedang haid. Ketika tempoh ini, ada 3 benda. Pertama, anak-anak ini perlu tahu, atau remaja, perempuan, wanita perlu tahu apakah yang dilarang dalam ibadah. Bagi wanita haid, apa yang terlarang. Kemudian yang kedua, fokuskan kepada ibadah fardu ain. Okey, jadi ibadah fardu ain, ibadah yang wajib, solat, puasa dan sebagainya. Jadi seandainya mereka ini tidak boleh solat, okey, jadi kita bagi tahu kalau solat mana yang perlu diqada, mana yang tak perlu. Kalau puasa perlu qada macam mana, okey, dan sebagainya. Fokus kepada macam mana nanti nak gantikan ibadah fardu ain. Okey, kalau umrah, tawaf pun boleh cerita juga ketika sedang haid, sebab kita ada fatratun naqa'. Fatratun naqa' ni fatrah tempoh di mana kalau sekarang ni, kalau dulu dia tempoh 24 jam. Sekarang ni bukan 24 jam, dia tempoh 4 jam. Okey, dalam tempoh 4 jam tak keluar, dia boleh pergi melakukan tawaf. Settlekan tawaf aja dulu. Lepas tu kalau habis tawaf tu dia period, dia nak sa'i pula, tak ada masalah. Sebab sa'i dia tidak disyaratkan perlu bersuci. Tawaf sahaja yang perlu bersuci. Jadi kalau tempoh umrah kita tu, kita boleh selesai dalam 3 jam. Jadi 3 jam masuklah dalam waktu fatrah naqa' tu ya. Baik. Seterusnya yang ketiga, para wanita ajarkan bagaimana mereka boleh mendekati Allah dengan amalan-amalan yang lain ataupun amalan-amalan sunat. Okey. Baik, muka surat 78. Ini adalah ibadah yang dianjurkan kepada wanita ketika haid. Ada 10, boleh tambah lagi ikut apa yang kita tahu. Berdoa dengan apa-apa doa, termasuk doa dari Al-Quran. Jadi doa ni termasuklah baca ayat surah Mu'awwizat, Mu'awwizat, ayat-ayat Mu'awwizat, Qul a'udzu bin nasnya dengan Qul a'udzu bil falaq. Kemudian yang kedua, beristighfar. Istighfar boleh bagi kaum wanita. Yang ketiga, berzikir, sama ada bertahlil. Okey, bertahlil tu la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, hauqalah
La haula wala quwata illa billah. Tasmiyah, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awuz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, baik. Yang keempat, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, mendengar bacaan Al-Quran walaupun dia tak boleh baca, bukan bermakna dia tak boleh dengar. Kalau dia dah lazim baca surah Al-Mulk sebelum tidur, lazimnya dia juga baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Mungkin waktu siang pagi tu dia baca surah Al-Waqiah pula. Boleh saja pasang dia dengar. Tapi tidak digalakkan untuk baca kerana surah itu panjang dan surah itu mewakili surah-surah Al-Quran. Lain dengan muawizat tadi. Yang muawizat tu dia dah anggap sebagai doa, sebagai ru'yah. Al-Fatihah kemudian muawizat. Ya, ayat kursi itu lagi yang potong-potong tu kan. Tapi ini surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi, dia one whole chapter, one whole surah. Jadi tidak digalakkan untuk baca. Kemudian menghadiri atau mendengar majlis ilmu. Yang ketujuh, mengulang hafalan. Ini bagi pelajar-pelajar yang perlu ke atas mereka untuk menghafaz. Tapi bukan semestinya hafizah. Kalaupun mereka pelajar-pelajar di universiti yang perlu menghafal potongan-potongan ayat. Okey. Jadi dia ada semester tu kan. Semester itu ada 4 bulan saja. Jadi dalam tempoh 4 bulan ni dia nak hafal. Kalau dia period, maka dia status dia pelajar diharuskan. Ya, jadi tapi mesti ada sebab lah, bukan dia baca untuk seronok ataupun saja baca. Kemudian yang ke-8, membaca buku-buku agama termasuk kitab-kitab hadis. Boleh memegang buku yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran tetapi tidak dibenarkan menyentuh ayat tersebut. Tanda penghormatan dan respect kita kepada Al-Quran. Yang ke-9, bersedekah dan 10, membuat kebajikan kepada orang lain. Boleh jaga kebersihan dan sebagainya lah. Banyak lagi. Jadi bagi doa istighfar zikir yang diambil dari Al-Quran, ia perlu dibaca dengan niat untuk berdoa, beristighfar dan berzikir, bukan dengan niat membaca Al-Quran. Okey, so kita tak niatkan baca Quran tu, dianggap dah sebagai zikir. Jadi semua maklum, satu dunia maklum. Para ulama semua sudah memaklumkan pun surah Muawwizat. Kemudian Al-Fatihah, itu antara salah satu daripada zikir, doa, even ru'yah. Ya, ayat-ayat ru'yah dan sebagainya. Baik, puan-puan yang dikasihi, cuma satu benda yang kita perlu bagi tahu pada kaum wanita ini, bila period bukan bermakna dia ini mudah sangat dimasuki oleh benda halus. Tidak ada istilah seperti itu ya. Jadi sebab apa? Sebab kita ada Allah, kita ada keimanan, kita ada ketakwaan kita. Jadi gunakan yang itu. Bukanlah Al-Quran itu sebagai pendinding. Ada cerita dulu, satu masa dulu drama bawang putih bawang merah, kan dia bila ada, tak silap saya lah kan, saya teringin nak tengok sebab masa tu masuk surat khabar berapa 3 juta yang menonton tu, kan cerita bawang putih bawang merah tu. Saya kata ya Allah, kenapa lah suka sangat sebab dia punya emosi dia tu kan, emosi, mainan emosi dia dengan lagu-lagu. Jadi perempuan saya tengok, tiba-tiba dapat pula episod yang si bawang merah tu, sebab katanya ada benda halus dihantar kan, kononnya lah kan, benda-benda yang macam santau ke apa dia hantar pada dia. Jadi sampai syaitan itu menjelma depan dia, dia pergi ambil Al-Quran, dia pergi tunjuk Al-Quran. Dia pergi tunjuk Al-Quran pada setan tu lah. Saya kata ya Allah, setan pandai baca Al-Quran. Kan syaitan pandai baca Al-Quran, syaitan memahami Al-Quran. So konsep seperti itu, sudut pemikiran seperti itu ramai orang percaya. Kan sangat sedih. Jadi dia masuk ke dalam pemahaman kita, seolah-olah Al-Quran itu dia jadi untuk dengan Al-Quran, dengan syaitan macam tu. Kita tak sedar syaitan itu dia sebenarnya lebih memahami pun, kan. Cuma yang dia tidak sukanya adalah apabila kita beramal. Jadi bila kita memang jenis yang sudah lifestyle kita beramal dengan Al-Quran, dia tidak akan kacau walaupun kita period. Puan-puan cuba tengok surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini adalah salah satu surah yang dituntut oleh Nabi untuk kita baca di dalam rumah. Kalau kita masuk rumah baru, bangunan baru, kita pun dituntut untuk membaca
surah Al-Baqarah. Dan Al-Baqarah ini dia ada dia punya dia punya gelaran dia, Sinam Al-Quran. Sinam Al-Quran maksudnya puncak Al-Quran. Jadi dalam banyak-banyak surah yang 114 surah itu, maka dia digelar sebagai Sinam Al-Quran, ya. Okey. Sekejap perempuan saya tengok. Okey. Jadi dalam kenapa digelar sebagai kemuncak ataupun puncak Al-Quran, kerana di dalamnya terkandung keseluruhan hukum hakam, pelbagai hukum hakam yang ada di dalamnya. Dan kalau kita lihat juga daripada hukum hakam itu, ya perempuan, dia ada hukum hakam berkaitan tentang ibadah, ya, tentang muamalah, tentang munakahat, tentang jinayat, ya. Okey, jadi semua ada, dan termasuk juga bagaimana nak membimbing, membentuk negara Islam. Jadi saya waktu tu saya fikir, saya kata Masya Allah, patutlah surah ini dia mempunyai banyak lifestyle, banyak cara-cara hidup yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita beramal dengannya. Malah dalam masa yang sama Allah mendedahkan apa yang ada kalangan musuh di kalangan kita. Jadi musuhnya adalah antaranya Yahudi dan juga Nasrani. Okey, jadi Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau tengok kenapa pula dia boleh menghalau ataupun menyebabkan syaitan itu tidak mahu mendekati rumah kita. Jadi maksudnya di situ bila ada penjelasan tentang cara hidup, lifestyle mengikut cara hidup Islam, sudah tentu syaitan tidak suka. So dia surrender. Jadi dia akan surrender dengan Al-Quran, dengan surah Al-Baqarah ini, kerana surah Al-Baqarah dia telah membawa aspek yang sungguh jelas. Begitu juga ada mukjizatnya dengan atas nama lembu itu sendiri, mukjizat Nabi Musa alaihissalam, dan banyak-banyak nabi. Allah Subhanahu Wa Taala ketengahkan dulu Nabi Musa, sebab Nabi Musa ini antara nabi yang dia tidak lut dengan persekitaran, ya, dia tidak terpengaruh dengan keadaan sekeliling, walaupun dia hidup di rumah istana Fir'aun, tapi dia mempunyai prinsip yang teguh. So dengan kata lain, kalau kita memahaminya bahawa surah Al-Baqarah ini mengajar kita supaya kita tidak mudah terpengaruh dan tercemar dengan sekeliling. Kalaulah rumah itu tercemar dengan benda-benda yang halus, ya, jadi kita jangan mudah tercemar ataupun terasa benda itu mudah menyerang kita. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, kita harus juga berhati-hati. Kerana apa? Anak-anak kita ini banyak sangat tengok TikTok. Saya tengok TikTok, saya kata, ya Allah, kenapa lah benda-benda ini keluar. Banyak diceritakan tentang benda-benda halus. Rumah yang lama yang ditinggal, dia pergi teropong rumah tu. Lepas tu tiba-tiba nampak. Saya puas tengok, saya kata apa benda yang dia tengok tak nampak. Masuk dalam hutan pun dia pergi melilau. Dia suka jadi wartawan tak bertauliah kan. Jadi yang itu yang banyak di dalam TikTok. Maka anak-anak kita ini kena ingat, kalau 40 kali disuakan dengan benda-benda palsu seperti ini, lama-lama dia akan terima. Dia akan okey, betul lah ni. Ya, jadi betul sepanjang masa pula. So jadi itu yang jadi penakut tu. Pergi ke dapur gelap sikit pun tak nak, takut, dia kata kan. Mandi pagi-pagi ni, tak nak mandi gelap, dia kata kan. Takut manjang. Jadi hidup anak kita pengecut sudah, sedangkan kita nak orang-orang Islam menjadi orang yang berani, ya. So jadi kena banyak bila dia dengan TikTok ni, kita kena banyak apa orang kata tu, satu kita adjust balik, ya, atau kita perbetulkan balik, ya, cara mereka memandang sesuatu perkara. Baik. Okey. Seterusnya kita pergi peringkat yang ketiga, yakni selepas kedatangan period. Selepas kedatangan period ini ada beberapa perkara, antaranya yang pertama, cara mengetahui kaedah putusnya haid. Maksudnya bagaimanakah cara wanita kena tahu, wajib tahu macam mana dia nak tahu dia ini sudah
ditinggalkan oleh head dia. Bagaimana sudah keluar daripada zon head dia. Di antaranya ada 3-4 cara lah. Nombor 1, keluar lendir yang suci. Kemudian yang kedua, memang tak ada tanda apa-apa keluar, dan kemudian dia kena ikuti, bukan tak ada tanda je terus mandi, tak ada tanda keluar dan diikuti dengan dia calik dengan kain ke kapas ke kan, yang putih masuk ke dalam, lepas tu keluarkan balik. Yang ni yang disebut dalam kitab, calik masuk, kemudian tarik tengok ada tak lendir. So sebagian orang dia calik masuk, lendir tak ada, yang mungkin jenis yang kering, jadi lendir tak ada. So kemudian dia mandi, bila dia mandi keluar pula darah. Okey, so jadi gunakanlah cara bagaimana dia boleh tahu dia itu bersih ataupun tak. Jadi mandi itu memang tidak disebut dalam kitab cara untuk penentuan bersih, tetapi dengan kita mandi dia akan keluar. Jadi bila keluar tu baru kita tahu bersih ataupun tidak. Jadi kalau perlu mandilah. Kalau perlu mandi basah rambut, mandi basah rambut, sebab kita nak tahu dia darah ni masih ada lagi ataupun tak. Sebab maklum kan, kita dah hari ni tak keluar dah, petang ni dah tak ada, petang ni tak ada keluar lagi, pergilah mandi. Tapi mandi tu jangan mandi wajib lagi, sebab kita tak pasti kan. Mandi untuk mandi biasa, tapi mandi bersihkan kepala kita sambil basuh kepala. Bila basuh kepala nanti tak lama tu akan keluar discharge. Itu biasanya lah, saya tak tahu lah tu pengalaman saya kan. Bila dah keluar tu tengok, lemak ada coklat lagi kan. So barulah kita tahu kita tak suci lagi ya. Sebab dah korek dah kadang-kadang setengah orang tak selesa nak korek pula kan, nak pergi calik dan sebagainya. So ikut keselesaan, tengok macam mana kita boleh membezakan diri kita ini masih lagi dalam haid ataupun tidak ya. Okey, itu perkara pertama yang anak-anak kita atau kaum wanita perlu tahu, dan juga kaum lelaki perlu belajar supaya mereka mengajar di bawah bimbingan mereka ya. Okey, kemudian yang kedua, cara melakukan pemeriksaan terhadap faraj. Ada beberapa cara. Okey, yang ni yang saya sebutkan tadi sebahagiannya. Nombor 1, Sayyidatina Aisyah berkata wanita-wanita sahabat menghantar kepadanya satu bekas kecil berisi kapas yang terdapat padanya kesan kuning dan keruh dari haid untuk tujuan penjelasan. Sampai macam tu. Sama je sekarang ni pun gitu juga. Siap tangkap gambar lagi. Ustazah, ini lendir saya ni, warna ni, period ke tak? Dia tangkap gambar. Allah Akbar, buka-buka pagi-pagi bila tu, nasib tak tengah nak makan ke kan? Okey. Jadi setelah itu Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin berkata, janganlah kamu tergesa-gesa mandi wajib sehinggalah kamu melihat seperti qasah baida, yakni cecair yang berwarna putih ya. Okey. Jadi itu hadis. Yang tu cara yang pertama, nampak qasah baida. Okey, cara yang kedua, berdasarkan riwayat di atas, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melarang para sahabat wanita dari bersegera mandi wajib sehingga kelihatan al-qasa al-baida, iaitulah cecair berwarna putih atau dikenali juga dengan benang putih yang keluar ketika di penghujung haid. Jadi Ummul Mukminin tak sebut pun macam mana nak tunggu ke, ataupun nak calik dengan kapas ke, ataupun nak mandi ke, tapi dia hanya sebut dia punya kesan saja, outcome dia saja, iaitu qasah baida. So sehinggalah qasah baida keluar ya. Okey. So dalam Fathul Bari, ini yang kedua tadi, yang pertama, ini yang kedua ya. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahawa al-qasah al-baida ialah air putih yang keluar setelah berakhirnya tempoh haid. Menurut Imam Malik, al-qasah baida adalah keadaan biasa yang terjadi kepada para wanita sebagai tanda sucinya dia dari haid. Ini masih penerangan ni. Penerangan tentang qasah baida ya. Okey. Seterusnya, selain al-qasah baida, tanda keringnya darah yakni jaf juga dikira sebagai tamatnya tempoh haid. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi qasah baida. Yang kedua, keringnya darah. Okey, seseorang wanita ia boleh dikenal pasti melalui pemeriksaan terhadap faraj dengan memasukkan kapas putih atau sebagainya ke dalam faraj. Andai kapas tersebut kering dan bersih dari kesan darah atau cairan berwarna kuning atau keruh, maka ia sudah dikira sebagai tamat tempoh haid. Jadi yang pertama, keluar, automatik keluar. Yang kedua, kita calik dengan kapas, tarik keluar, baru kita
nampak. Okey, jadi maksudnya jaf di sini dia kering, dia tidak meleleh tapi ada di dalam. Okey. Baik, Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Majmu' bermulanya tempoh suci adalah setelah lendir berwarna kuning dan keruh keluar dan setelah terhentinya haid. Okey. Apabila darah haid terhenti, seseorang wanita itu dianggap suci sama ada keluar sesudahnya cecair berwarna putih ataupun tidak. Jadi Imam Nawawi kata keluar dah warna keruh itu, warna kuning itu maksudnya pengakhiran noktah haid. Jadi kalau dah habis keluar, kemudian tak keluar apa-apa lagi, maksudnya suci dah tu. Jadi itu yang ketiga. Itu cara ketiga. Yang pertama qasar baida, yang kedua jaf tadi, digunakan kapas. Kemudian yang ketiga baca dengan pengalaman lendir terakhir warna haid yang terakhir keluar. So selepas itu bila tak keluar lagi maka kita suci. Itu pandangan dia. Baik, kalau lepas tu keluar juga maksudnya masih period lah. Kalau 15 hari masih lagi dalam tempoh 15 hari. Kemudian dalam amalan tradisional, ini amalan tradisional tidak disebut pun dalam kitab. Jadi ini amalan melalui pengalaman bidan. Saya dengar yang ini daripada jururawat di UKM. Dia yang bagi tahu, bukan bidan yang bagi tahu saya, tapi seorang jururawat, dan dia terangkan tu sangat jelas sebab dia yang banyak pun mengurus wanita-wanita yang selepas bersalin ini. Antara petuanya dia kata kalau nak bersalin tu mandi dulu satu badan sampai kepala supaya ada tenaga. Lepas habis bersalin mandi lagi. Dia kata supaya dapat juga tenaga. Dia kata gitu. Dan semenjak dia cerita tu saya memang buatlah, alhamdulillah. Anak yang ketiga, 4, 5, 6 ikutlah tu kan. Anak yang pertama nostalgic. Anak yang kedua nostalgic. Sebab doa, ya Allah tak nak sakit macam anak yang pertama. Allah tak bagi sakit perempuan. Memang tak sakit. Bila tak sakit, dah pecah dah ketuban kan. Kemudian keluar darah, tak sakit lagi, tak sakit. Lah doktor induce. Sebab rupa-rupanya perlu sakit untuk dia buka tu dan kita nak push. Jadi bila time sakit tu datang baru kita tarik nafas untuk push. Jadi dia rupanya nurse ni dia pandai kan, dia pegang tak ada contraction lah doktor, tak ada contraction. Dia pegang perut kita tu tak ada contraction, memang tak ada contraction, relax aja. Sebab tak sakit. Rupanya lagi sakit. Bila dipaksa induce tu lagi sakit, lemah. Lepas habis bersalin tak boleh pegang sudu garpu pun sebab tak boleh nak angkat, macam tak ada tenaga, habis dah tenaga buat jadi macam induction kan, dia induce tu dia buat sakit. So yang ketiga tu saya minta doa, ya Allah pulangkan balik sakit. Sebab sakit itu rupanya yang menjadikan kita boleh jadi kuat. Allahu Akbar. Itu kehebatan yang diberikan oleh Allah. Baik, jadi amalan tradisional apa yang dilakukan adalah dengan kaedah meruang. Jadi meruang ini bukan meruang yang kita kasih bersih dalam tu tahu sampai dia jolok bahagian dalam, tidak. Meruang ini adalah pada dengan cara memasukkan jari telunjuk yang bersih pada atas satu ruas atau dua ruas. Sama juga macam kalau kita masukkan kapas tu. Sama je sebenarnya kan. Jadi bukanlah sebab bila kita tengok macam bahagian perubatan, doktor dia tidak explain meruang itu yang bentuk bagaimana. Dan sedangkan meruang ini dia ada beberapa level dan beberapa tahap. Saya bukannya bidan, saya bukannya anak bidan, bukan keturunan bidan. Tetapi saya sendiri melihat ini dengan saya bersalin dan sebagainya. Benda ini it works for me. Jadi dia membersihkan, it works lah. Jadi dan mungkin yang pihak perubatan pula dia kecam tindakan meruang ini. Pada saya itu tidak adil lah kan, sebab dia hanya tahu one side tanpa dia mengetahui another side. So patutnya dia kena dengar dan saling bekerjasama dalam dua-dua ini tanpa terus mengatakan tolak yang itu, tolak yang ini kan. Jadi kita pun perlu harus bersyukur dengan bahagian tradisional, sebab sebelum kedatangan doktor-doktor perubatan moden ini kita banyak terhutang budi sebenarnya dengan dunia tradisional ini. Okey. Baik, next adalah sekiranya pasti darah haid telah terhenti, ajarkan pula cara mandi wajib. Jadi wanita perlu banyak belajar fasa-fasa ni kan. Okey, perlu banyak belajar. Lelaki kita pun boleh buat, cuma dia punya tajuk buku ni wanita dambaan syurga. Kalau boleh tukar lelaki dambaan syurga boleh buat juga.
Jadi nombor satu, bagaimana nak mengenal perubahan-perubahan diri. Contohnya daripada sudut tubuh badan, tumbuh berbulu halus ke kan. Kemudian perubahan suara. Kemudian apabila dia mimpi, mimpi kekerapan mimpi. Yang tu perlu dibincangkan. Tapi tak ada kan? Tak ada. Jadi kita nak bincangkan benda tu macam seolah-olah tabu benda ni, tapi perlu dibincangkan berapa kali. Saya kira pendidikan subjek pendidikan seks di sekolah tak ada pun berapa kali anak-anak ini akan mengalami mimpi, sebab ada yang mimpi seminggu sekali, ada yang mimpi 2-3 kali seminggu. Mungkin dia tengok juga pengalaman anak-anak ini. So saya rasa saya pernah cerita dengan perempuan tak, saya masuk ke website di mana anak-anak lelaki kita yang Melayu even, tapi website ni website English. Jadi dia punya maklumat knowledge dia pun berdasarkan diorang, bukan berdasarkan kitab samawi. Jadi dia mengatakan bahawa onani itu bagus. Onani itu bagus kerana dia cakap nak regulate yang baru. Saya kata, ya Allah, Allah punya tak basi. Kan dia Allah punya ciptaan tidak akan basi. Jadi dia jadi macam tu. Saya kata ini sangat bahaya. Dan ramai anak-anak Melayu kita yang so-called boleh berbahasa Inggeris, dia akan pergi ke website-website seperti itu. Dan saya tengok dia orang punya soalan dia kata saya mimpi, tu saya tahu tu 3 kali seminggu. So adakah itu normal? Dia nak tahu dia normal ke tak? Macam tu saja, tahu normal ke tak. Dan kemudian dia yang tanya, so, kalau misal kata nak onani, apakah cara yang diperlukan? Jadi diorang ni layan perempuan, dia layan, dia jawab lah, bolehlah tengok porno ke apa ke. Ya Allah, jiwa kita sakit tengok. Tapi saya pun tak tahu macam mana nak buat, tak tahu macam mana nak buat website yang itu ke kan. Jadi mungkin saya boleh bekalkan adalah daripada sudut parenting dan keibu-bapaan. So once kita bincang pasal yang wanita ini, bab anak-anak lelaki pun perlu jelas. Kalau kaum wanita, kita tahu dah part mana yang dia tak boleh dipegang oleh orang luar kan, jangan bagi orang pegang, jangan bagi orang sentuh. Anak lelaki pun ada part yang tidak boleh dipegang, khususnya antara lutut dengan pusat lutut tu jangan bagi orang pegang. So itu perlu jelas kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak yang lelaki, so berapa kali, berapa kerap. Ada yang dia kata datang, dia mimpi sekali, lepas tu sekarang dah 3 tahun dia tak mimpi. So adakah dia normal? Dia nak tanya macam tu. Jadi sebab dia tidak ada istilah baligh, dia tidak ada istilah taklif. Kalau kita baligh, taklif, kalau dah datang, dah mimpi sekali, tak mimpi lagi ke, tak ada masalah. Kita kata awak tetap normal, sebab mimpi itu hanya memberitahu pada awak bahawa awak sudah baligh, sudah taklif, pengiktirafan, menerima tanggungjawab yang wajib. Okey. So jadi yang ini yang kita bincangkan juga, walaupun memang merah-merah lah muka kan. Duduk berdepan dengan anak ni, duduk cerita benda-benda tu kan. Biar ajak suami kita, bincang dengan suami kita. Kalau suami kita ada kemampuan, jadi dia akan alert benda tu, peka. Sebab kadang-kadang kita pun tak terfikir benda tu penting kan. Sampailah anak-anak kita. Jadi lagi-lagi yang masuk dekat dalam asrama, kita takut dia dapat maklumat tu daripada dapat kawan-kawan lain pula pertimbangan dia orang. Okey. So seterusnya, ajar mereka mandi wajib. Saya alhamdulillah ajar anak-anak lelaki saya mandi wajib dengan pakaian swimsuit perempuan, tapi dalam bilik air. So saya ajar dia cara macam mana bersihkan, kemudian gosok macam mana. Okay, macam ini Umi, macam ini Umi, tak macam ni tu. Sebutlah dia kan. Okay, jadi macam dia pun tahu cara yang paling mudah menggunakan 2 botol yang air mineral yang besar tu kan, 2 botol air mineral tu. So saja je nak bagi tahu dia, okey, boleh tahu guna dia 2 botol air mineral tu, tak habis pun. Tapi jangan pakai sabun lah. Kalau pakai sabun 2 botol tu tak cukup. Jadi tak pakai sabun okey, sebab kita biasa pakai sabun tu dia dah ekstra, dia dah wangi-wangian. Yang ini dia punya syarat dia kena sapu rata, jadi 2 botol tu sudah cukup, sudah memadai. Ajar dia macam mana nak mandi guna 2 botol mineral yang besar. Jadi anak perempuan ini pun nampak
dia pun sekali, dia pun tahulah guna 2 botol pun boleh. So itu yang dia pergi masuk ke kampung orang asli, senang, bawa je botol-botol air mineral. Nak bersuci kat situ pun tidak menjadi alasan, ya. Dia tak boleh mudah sebenarnya. Okey. Baik, mandi wajib, ini masuk bab taharah lah pula kan. Jadi bila bab masuk taharah ini, perempuan, kita terangkan pada anak-anak kita ada ABC, ada AB, 2 perkara. Pertama, maksud mandi wajib ini apa? Kemudian apa yang mewajibkan dia mandi, ya. Jadi yang pertama, pengertian mandi wajib. Kita pergi ke muka surat 81. Okey. Mandi wajib ataupun mandi hadas disebut sebagai mandi junub. Jadi perempuan kita kena jelaskan najis hadas benda yang berbeza, ya. Jadi seseorang yang bersih dari najis belum tentu dia telah bersih daripada hadas. Contohnya kaki dia terpijak tai ayam. So itu najis. Najis yang tidak menjejaskan wuduk dia. Dia cuma kena basuh sahaja najis itu, tak perlu ambil wuduk lagi. Okey, jadi situ soal najis. Tetapi seandainya berlaku hadas, maka wuduk kita boleh terbatal. Contohnya, dia kentut buang angin. Tak nampak pun benda tu. Tak ada najis pun. Tapi wuduk dia terbatal. Sebut pada mereka bahawa taharah dalam Islam dia ada 2 tingkat. Satu bersih. Bersih sahaja. Satu lagi suci. Satu bersih, satu suci. Kalau bersih, dia bersih saja dari najis, tapi belum tentu dia suci. Jadi yang suci ini maksudnya najis pun dia bersih, dan kemudian jiwa dia, roh dia pun bersih. Maksudnya suci, dia bersedia untuk melakukan ibadah at any time. Itu yang dia ada wuduk. Jadi bersuci dia ada 2, sama ada dengan wuduk ataupun dengan mandi hadas. Jadi biasanya kalau benda kotor kita panggil najis. Tapi kalau nak suci tu dia tukar jadi hadas lah pula. Okey, so bersih dan suci. Baik, bila dia nak mandi dia kena gunakan air mutlak yang suci, bersih lagi menyucikan. So jadi air botol mineral tu tak semestinya yang dia beli di kedai. Tapi kalau dia ambil daripada bilik air, jangan ambil dari timba. Kalau dari timba tu belum tentu air itu air mutlak. Kalau air timba yang bertakung, bertutup, dan cara dia mengambil itu adalah cara yang betul. Mungkin sekarang ada pump yang boleh masukkan, tekan je kan ke tadah, dan baldi tu tutup, tak cukup pun 2 kolah, still bersih lagi. Tapi kalau yang dah terdedah, kalau mungkin ada orang keluar masuk dah ambil wuduk termasuk dalam air itu dah kira air mustakmal. Air mustakmal. Jadi anak-anak saya baru-baru ni balik, kakak dia tuang air urin. Air urin ke air macam tu lah. Lepas tu anak saya seorang sebut, tu air mustakmal kan? Saya pun terkejut, bukan air mustakmal lah. Itu air muqayyad, saya kata. Air muqayyad air yang dikaitkan dengan warna, dengan minuman. Kakak dia pun tak berani nak tuang lagi air mustakmal. Kalau mustakmal okey lagi. Tapi pada saya istilah mustakmal itu yang telah digunakan lah. Okey. Baik, jadi tujuan mandi adalah untuk menghilangkan hadas besar bagi membolehkan seseorang itu melakukan ibadah. Jadi hilangkan najis terlebih dulu untuk dia bersih, suci. So, okey kan, kemudian dia mandi. Baik. Seterusnya perkara yang mewajibkan mandi, tak silap saya ada 6. Ada 6? Ada 4, sorry. Sekejap ya. Betul, ada 4. Ya, 4 sebab yang dikongsi antara lelaki dan wanita dalam perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Jadi ada 3 sebab khusus bagi wanita. Semua ada 7 sebab. 7 sebab yang mewajibkan seseorang itu mandi. Dari 7 ini, 3-nya milik wanita. Okey, ada 7 semua, 3 milik wanita, 4 milik bersama. Maksudnya wanita dan lelaki pun sama juga kena mandi hadas. Baik,
Apakah yang menjadi khusus bagi wanita? Nombor satu, bila dia suci dari haid. Nombor dua, dia suci dari wiladah. Yang ketiga, suci dari nifas. Muka surat 81 sebelah kanan ya. Jadi haid, wiladah, nifas. Sebab ada orang atau wanita, ibu-ibu yang dia bersalin tetapi dia tak keluar nifas. Mungkin melalui operation. Jadi bila dia operate, keluar, lepas tu dia tak ada pun keluar darah. Jadi dia hanya perlu mandi wiladah sahaja. Perlu mandi wiladah. Okey. Baik, Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, apabila datang haid maka tinggalkan solat, dan apabila dia berhenti maka mandilah untuk membersihkan dirimu dari darah dan dirikanlah solat. So maksudnya di sini berlaku hadas besar. Jadi untuk kita beribadah kepada Allah, kita perlu suci daripada rohani. Caranya dengan wuduk dan juga mandi. So bila mandi hadas, terangkat wuduk. Terangkat maksudnya hadas kecil tu terangkat. Boleh sahaja untuk kita terus lakukan solat. Tetapi ambil wuduk sunat. Sunat. Dan kalau cara yang diajar oleh beberapa ulama yang dipetik, yang dia kaji daripada hadis-hadis Nabi, masa kita sebelum mandi tu kita bersihkan diri dulu daripada najis dan ada cara-caranya najis, termasuklah kita basuh kemaluan dulu, lepas tu gosok-gosok lagi dekat lantai kan, dan dibersihkan. Mana kawasan yang ada najis, bersihkan dulu, dan kemudian kita basuh tangan, ambil wuduk cukup sampai telinga saja, kaki jangan basuh dulu, lepas tu mandi. Tapi mandi janganlah pegang alat-alat kita tu. Jadi pastikan dia sampai sahaja air, berlapik boleh, dan kemudian bila dah habis basuh kaki. Jadi dia macam terangkum, permulaan akhirnya itu dibasuh dengan kaki ya. Okey. Pernah dengar ya perempuan ni? Macam biasa tu. Okey, masya-Allah. Baik, penerangan berkaitan darah-darah wanita ni akan diperhalusi dalam bab berikutnya. So kita tengok pasal mandi je. Jadi 3 benda khusus untuk wanita dan 4 lagi dua-duanya. Jadi 4 sebab kenapa lelaki dan wanita ini perlu mandi wajib ya. Yang pertama, apabila berlaku jima, berlaku hubungan intim suami dan isteri. Okey. Baik, yang kedua, berlaku keluar air mani. Ya, baik. Jadi keluar air mani pun sama ada secara mimpi ataupun secara onani, ataupun secara rangsangan. Keluar sahaja air mani, kena mandi dah. Okey. Saya, tuan-tuan perempuan, minta maaf lah. Ada seorang lelaki dewasa ni, kita tangkap dia melakukan hubungan yang tidak baik dengan pelajar-pelajar lelaki. Dia lelaki, tapi pelajar-pelajar lelaki sebab rapat dengan dia. Jadi dia lakukan di mana yang lelaki ni dia macam jiwa perempuan lah. So dia merangsang pelajar-pelajar lelaki. Dan bila dia rangsang pelajar-pelajar lelaki tu, keluarlah air mani. Dia pula yang dewasa ini mengingatkan pelajar lelaki itu kena mandi wajib. Saya kata, ya Allah, biol pelajar-pelajar ni bercampur dah, ya kan. Allah Akbar. Benda maksiat dengan yang itu kan. So ada juga kes yang saya temui ni, semua orang Islam sangat menyedihkan. Dia hampir melakukan zina. Jadi bila yang perempuan tu sebut, saya takut Allah, saya takut Allah, tak jadi saya takut. Dalam kereta je nak jadi kan, nak terjadi, tapi dia terbayang Allah waktu tu, Allah melihat dia. Jadi dia pun kata, saya takut Allah. Jadi bila saya takut Allah, lelaki tu so-called dipanggil ustaz, tapi dia bukan ustaz, background dia bukan ustaz, tapi dipanggil gelaran dia ustaz. Lepas tu dia cakap, okey, baik, sudah sampai masanya kita bertaubat. Jadi senang, semudah itu. Tak apa, kita bertaubat, nanti balik kita solat sunat taubat. Asal buat kerja, lepas tu solat sunat taubat. Sesimpel itu ya, macam mana sudut pemikiran seseorang perempuan. Baik, jadi keluar air mani pun kena mandi wajib. Yang ketiga,
mati. Seandainya dia meninggal dunia melainkan mati syahid. Mati syahid yang dimaksudkan ini adalah mati syahid di medan perang sahaja. Selain daripada itu tidak. Kemudian yang keempat, memeluk Islam. Bagi mu'allaf, iaitu mereka yang baru memeluk Islam, terutamanya mereka yang terlahir, junub dan sebagainya, maksudnya dia dah berkahwin ke kan, sebahagian ulama mewajibkan mereka untuk mandi supaya mereka melakukan ibadah dan secara simboliknya ingin mengembalikan mereka kepada fitrah. Ya, okey. Jadi waktu tu kita boleh ajarlah rakan-rakan kita kan yang baru masuk Islam tu. Jadi di sini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Qais bin Asim menceritakan, saya datang bertemu dengan Nabi SAW untuk memeluk Islam. Lantas baginda menyuruh saya mandi dengan air dan bidara. So kalau bidara ni kita boleh ambil banyak sekarang ni bidara yang ramuan kan, yang telah dirumus khas untuk jadi sabun dan sebagainya, kita boleh ambil. Atau kalau tak ada bidara, shampoo. Jadi maksudnya macam nak bagi wangi sikit lah. Ya. Perempuan, saya baru terbaca pagi ini, ada lelaki paling kotor di dalam dunia. Tak pernah mandi seumur hidupnya. Dia meninggal dunia 94 tahun. Tak pernah mandi. Tahu tak orang mana ni? Orang Islam. Orang Islam dari Iran. Dan bila dia mati, dia tak ada isteri, dia tak kahwin. Bila dia meninggal dunia, maka kawan-kawan dia tu yang ahli kampung dia kata itulah mandian dia mungkin yang pertama dan terakhir. Maksudnya dia tetap dimandikan juga sebelum dikebumikan. Setelah dia memang tak nak mandi, dan tak alasannya dia kata saya tak boleh mandi nanti saya sakit, dia kata. Gitu. Di Iran adalah muka dia, saya kata ya Allah, betul lah orang yang tak mandi ni dia tak ada apa dia tak ada seri dia. Masya Allah, kita syukur kan agama kita ni sangat indah. Sikit-sikit mandi kan. Jadi Allah tahu, Allah ciptakan kita. Baik, masuk seterusnya, rukun mandi wajib. Okey, jadi ada 7 sebab yang kita perlu mandi hadas. Jadi seterusnya kita tengok pula apa pula rukun-rukun dan keperluan mandi wajib. Nombor 1, niat. Ada lintasan hati kita berniat untuk mandi wajib ataupun mandi hadas. Kenapa? Kerana kena niat ni nak bezakan, sebab kita pun selalu mandi kan. Jadi mandi biasa dengan mandi ibadah. Okey, jadi mandi ibadah ni kena ada niat. Okey. Baik, yang kedua, rukun. Ini rukun ni, 2 je rukun ni, niat dan meratakan air. Jadi tu yang bawa 2 botol air mineral cukup dah untuk mandi wajib. Tapi kalau rambut kita panjang ni kan, ada yang masa saya pergi ke tempat orang asli tu, saya ajar mandi dengan 2 botol ni. Dia kata rambut kita panjang ni Ustazah, macam mana? Saya kata sanggulkan, jangan huraikan. Kalau huraikan dia takut dia tak kena. So sanggulkan, jadi tuang dulu air kan, 3 kali dulu tuang kat kepala. Jadi tuang dulu ni ambil, lepas tu gonyol-gonyolkan dulu. Oh, tak payah shampoo. Dia suka tak payah shampoo. Senang cerita je. Tapi dia memang ada sungai. Jadi dia boleh senang masuk je, tenggelam je kan. Tapi sebab perempuan, bila perempuan dia kena jaga aurat dia lah pula kan. Jadi kalau ada kawasan yang terlindung boleh ditutup, tak apa kan. Okey. Baik. Jadi yang kedua, meratakan air mutlak ke seluruh anggota badan yang zahir, termasuk segala lipatan badan sambil menghilangkan kekotoran dan najis. Ya. Tapi kalau kita tengok nanti dia punya sunat dia kena hilangkan dulu najis. Yang itu lebih mudah. Ya. Okey. Jabir radhiyallahu an menceritakan bahawa Nabi Muhammad SAW ketika mandi wajib, baginda mengambil 3 raup air dan menjirus ke kepalanya. Maksudnya 3 raup tu 3 dipanggil apa benda ni, cupak. 3 cupak. Okey, 3 cupak, kemudian dia letak dekat kepala dia dan dia akan gosok-gosok. Okey, dan 3 kali. Kemudian barulah baginda menjirus pula ke seluruh badan. Dia mula dengan kanan pula dulu. Okey. Mari kita tengok sunat-sunat mandi wajib, ada 10 ni. Nombor 1, sunat untuk menghadap kiblat. Yang kedua, baca basmalah.
Yang ketiga, basuh dulu kedua-dua tangan. Yang keempat, basuh dulu kemaluan terlebih dahulu. Yang ni kita beristinja semualah. Beristinjaknya kita. Kemudian kalau cara Nabi tu, Nabi akan gosok kemaluan dia dan kemudian dengan tangan dia akan gosok di lantai, di tanah. Jadi maksudnya mungkin ada sisa najis terdekat, jadi dia akan gosok. So jadi kita ambil tu, kita boleh je basuh dekat dengan air kan, tapi air akan banyak, betul tak? Jadi kalau kita gosok dengan air penggunaan air akan jadi banyak. Jadi kalau nak ada batu ke apa ke, kita gosok di situ. Kalau ada dinding, kita gosok. Lepas tu kemudian kita basuhlah dinding tu balik. Ataupun kalau batu tu, masa kita mandi nanti siram, batu tu akan bersih. Okey. Jadi kemudian berwuduk. Barulah berwuduk. Yang keenam, gosok seluruh badan. Yang ketujuh, menggunakan harum-haruman. Yang kelapan, muwalat. Muwalat ini mandi yang berturut-turut. Tak adalah nak pergi sedia kain dulu ke, nak basuh toilet dulu ke, lepas tu sambung balik mandi kan. Okey. Ketika sedang mandi, tiba-tiba nak pergi dapur, nak siapkan sarapan ke, nak cuci rambut di salon ke, pergi tinggalkan dulu pula kan, tidak diselang lah. Okey. Dan 9, berjimat cermat dalam penggunaan air. Yang ke-10, membaca doa selepas wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Okey. So tengok pula step by step panduan mandi wajib. Ini step by step. Jadi perempuan kena imagine lah kita yang nak mandi hadas ni kan. Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menceritakan, dahulu sekiranya Rasulullah SAW mahu mandi junub, baginda membasuh kedua-dua tangannya. Kemudian menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kirinya, lalu membasuh kemaluannya. Lantas berwuduk sebagaimana wuduk untuk solat. Lalu baginda mengambil air dan memasukkan jari jemarinya ke pangkal rambut. Jadi jari jemari dia macam sikat lah. Kan dia, tapi basah. Jadi bila dia basah, dia akan rata. Hingga baginda menganggap telah cukup, baginda menuangkan air ke atas kepalanya sebanyak tiga kali. Jadi rambut kita ni bila dia dah lembab, dia senang nak basah air, nak masuk ya. Setelah itu baginda menggosok-gosok seluruh badannya. Akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua-dua kakinya. Baik. Dapat dirumuskan di sini bahawa antara panduan atau cara terbaik mandi wajib bagi wanita adalah seperti berikut. Jadi ada beberapa cara. So yang ni yang saya perlukan imajinasi perempuan bagaimana kita nak conduct mandi wajib cara yang terbaik. Okey. Tapi sebelum itu saya jelaskan di sini perempuan, anak-anak kita, generasi-generasi muda, kalau awal usia lagi dia dah diajar panduan mandi wajib, panduan berwuduk dengan tartib, dengan sunnah, dengan doa perempuan dia, hati dia mudah dibentuk. Dia bermula daripada outside pergi kepada inside. Jadi nak bersihkan hati dia mudah. Berbanding dengan yang tak pandai nak mandi wajib, tak pandai nak berwuduk dengan betul, nak cepat aja, dia jadi lain sikit. Okey, jadi mudah-mudahanlah kan kita kan milik Allah. So bila kita ikut lifestyle ini, dia akan merumus, melembutkan juga hati kita. So nombor 1, imagine, tanggalkan terlebih dulu segala perhiasan, apa-apa jam tangan, cincin kita kan, gelang, anting-anting ke, tanggalkan dulu. Okey, yang kita rasa macam boleh menghalang pergerakan air ke tubuh badan. Jadi kalau siapa yang pakai makeup ke lotion ke apa ke, ambil lah tisu basah. Tapi tisu basah tu dia ada yang berminyak kan. Jadi kalau ada tisu yang berminyak, tisu basah yang berminyak tu sebab dia nak hilangkan makeup. Biasanya yang untuk makeup, hilangkan makeup tu. Jadi kita kena ambil lagi tisu yang lain, kering, yang buang minyak pula. Okey. Baik, kemudian yang kedua, memakai kain basahan. Yang ketiga, menguraikan rambut. Ini kalau pendek lah, supaya senang diratakan air. Yang keempat, baca bismillah sambil berniat mengangkat hadas besar. Yang kelima, basuh pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh alat kelamin dari kotoran dan najis. Jadi betul-betul kita kena cengkong. Lepas tu boleh nak basuh dengan air bunga ke, air apa-apa ke, sebab setengah kata tak elok kan menggunakan yang intimate punya wash tu kan. Jadi elok guna yang biasa. Kita boleh beristijmar. Beristijmar ni gunakan tisu. Kalau dulu batu istijmar, barulah kita istinja.
Jadi istinja dengan air. Jadi istijmar ni dengan mungkin sesuatu yang kesat seperti tisu, kita bersihkan dulu. Kemudian setelah itu tidak digalakkan lagi menyentuh kemaluan tanpa berlapik. Jadi sebab kita dah pakai kain basahan dah kan. Okey. Baik, itu selesai. Yang ketujuh, ambil wuduk seperti biasa tanpa membasuh kaki. Kerana basuhan kaki akan dibuat akhir sekali selepas mandi. Jadi yang mandi tu dia tengah-tengah. Okey. Kemudian yang ke-8, basuh keseluruhan rambut. Gunakan cecair pewangi yang sesuai seperti shampoo dan sebagainya. Ini untuk yang shower lah. Okey. Kalau yang tak nak shower, kalau macam botol 2 mineral tu memang tak berbaloi lah. Tak ada ni. Yang ke-9, membasuh dan menyucikan bahagian kepala termasuk muka dan telinga. Lagi-lagi kat lipatan-lipatan tu. Okey. Yang ke-10, baru ratakan air ke seluruh tubuh badan di sebelah lambung kanan bahagian kanan dari atas sampai bawah sambil gosok dengan menggunakan cecair pewangi. Okey. Lakukan cara yang sama pula di sebelah kiri sampai ke bawah. Yang ke-12, menggosok-gosok bahagian-bahagian yang sulit seperti pusat. Pusat tu kan, dalam pusat tu banyak daki kan. Jadi waktu tu juga kita boleh keluarkan ketiak, lutut kat lipatan sebelah belakang lutut, lutut depan, belakang lutut tu, bawah kuku dan sebagainya. Yang ke-13, jadi maksudnya kita banyak menyental. Kan bukan banyak menyiram, dia banyak menyental, siram, nyental, siram. Yang ke-13, menggosok badan dan berturut-turut antara basuhan anggota. 14, mengulangi basuhan dengan air mutlak. Jadi yang ni yang kita perlu guna air mineral tu. Kalau nak basuh ke apa ke, guna satu ni pun cukup dah. Nak menyental-nyental sana sini kan. Okey. Yang penting ni, yang paling penting nombor 14 ni, mengulangi basuhan tadi, kita bilas dengan air mutlak. Dan kemudian akhir sekali membasuh kaki. Yang ke-16, membaca doa, antaranya itulah doa selepas wuduk. Masya Allah. Okey. Boleh jelas? Selesai sudah, itu pun doa dia. Berapakah penyebab mandi wajib? Ada 7. Berapa yang diperuntukkan bagi kaum wanita? Apa dia? Haid, wiladah, nifas. Okey, yang 4 lagi? Kerana bersama, kerana mati, kerana mimpi. Sebab perempuan pun boleh mimpi kan. Yang satu lagi kerana masuk Islam. Baik, Masya Allah, pelajar-pelajar pintar. Okey. Baik, kita akan sambung darah wanita akan datang. Dalam kelas akan datang. Dah habis dah tu, masuk bab 5. Tahniah ya. Saya di Bukit Damansara, saya pun guna kitab yang sama. First time masa agihkan kitab ni, ya Allah, tebalnya ustazah, dia letak atas kepala. Ya Allah, habiskanlah. Mintalah khatam. Alhamdulillah, dah separuh dah. Alhamdulillah sudah separuh. Tapi memang bila kita belajar nanti selesai, perempuan, berbaloi sangat ya dengan kitab ini sebab dia menyentuh banyak benda berkaitan tentang isu-isu wanita. Jadi kita tutup majlis ini, kita baca doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma kfina fi halalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.